kelewatan sedikit kerana ada mesyuarat di Putrajaya, dan saya menjemput saudara-saudari sekalian untuk sidang media pasca mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang berlangsung 2 hari lalu. Walaupun berikutan dengan mesyuarat tersebut, telah ada satu press release yang dikeluarkan atas nama pengurusi Barisan Nasional yang menyentuh beberapa perkara, tetapi oleh kerana ada beberapa perkara lain yang juga patut disampaikan kepada pengetahuan media, dan berkemungkinan juga sekiranya ada perkara-perkara yang perlukan kepada penjelasan lanjut, saya akan cuba menyampaikan sedikit sebanyak penjelasan berhubung dengan perkara-perkara yang telah dibincangkan dan telah diputuskan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional baru-baru ini. Perkara pertama yang ingin saya sentuh ialah tentang pengumuman kita bahawasanya parti PBRS Sabah adalah secara rasminya diumumkan semula. Saya tak pasti apa istilah yang sesuai dipakai, reinstated ke, tapi ada sedikit kekeliruan tentang kedudukan PBRS sebelum daripada ini, kerana berikutan ada pihak tertentu satu ketika dulu yang membuat pengumuman bahawasanya parti PBRS telah memilih untuk tidak berada dalam Barisan Nasional, dan ramai yang menganggapkan Barisan Nasional hanya terdiri pada 3 parti, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Kemudiannya kita telah mendapat penjelasan daripada pucuk pimpinan PBRS sendiri kepada pengurusi Barisan Nasional, mengesahkan bahawasanya PBRS tidak pernah keluar daripada Barisan Nasional, dan ini disahkan oleh pucuk pimpinan PBRS. Dan seperti mana yang kita tahu, sepanjang pelbagai peristiwa politik, termasuklah pilihan raya kecil, termasuklah juga sewaktu memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan sebagainya, PBRS sememangnya sentiasa bersama dengan Barisan Nasional. Jadi oleh kerana untuk mengelakkan kesamaran ataupun kekeliruan itu berterusan, maka dalam mesyuarat 2 hari yang lalu, Presiden PBRS sendiri, Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, telah menghadiri mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional, dan sekaligus kita ingin membuat pengesahan secara resmi bahawasanya PBRS masih kekal sebagai anggota Barisan Nasional, dan sememangnya tidak pernah ada sebarang tindakan ataupun surat resmi yang mereka meninggalkan Barisan Nasional. Jadi untuk memperbetulkan rekod, PBRS akan terus kekal sebagai anggota Barisan Nasional, dan kini Barisan Nasional terdiri daripada UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Itu perkara yang pertama yang diputuskan dalam mesyuarat yang baru lalu. Perkara yang kedua ialah pilihan raya kecil bagi kawasan Dewan Undangan Negeri N23 Chini di Pahang Darul Makmur. Perkara ini telah dibincangkan oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional, dan Dewan Tertinggi Barisan Nasional memutuskan Barisan Nasional sebagai mempertahankan kerusi tersebut yang disandang oleh Allahyarham mantan Adun
Barisan Nasional di sana. Barisan Nasional sudah tentu akan meletakkan calonnya bagi mempertahankan kerusi tersebut. Persiapan awal bagi mengadakan pilihan raya kecil ini di peringkat parti telah pun mula digerakkan, dan Dewan Tertinggi Barisan Nasional telah memutuskan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail selaku pengurusi Barisan Nasional Negeri Pahang akan bertindak sebagai pengarah jentera pilihan raya Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil N23 sini. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rusdi akan dibantu sepenuhnya oleh Jabatan Urusan Pilihan Raya ataupun Juara Ibu Pejabat Barisan Nasional Pusat. Perkara-perkara lain kita menunggu sebarang pemakluman yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya tidak beberapa lama lagi. Memahami keadaan negara masih lagi berada di bawah PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, maka Barisan Nasional akan membuat adjustment yang tertentu supaya sebarang kempen jika berlaku nanti adalah dengan mengambil kira secara serius dan bersungguh-sungguh keperluan pematuhan kepada PKPB, hatta kalau sekiranya tidak ada lagi PKP sekalipun, dengan memahami bahawasanya ancaman wabak COVID-19 yang selagi tidak ditemui vaksinnya, maka langkah-langkah perlu diambil sepanjang kempen bagi memastikan garis-garis panduan yang ditetapkan dan dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus menjadi perkara yang akan diberikan perhatian. Ini termasuk gerakan-gerakan kempen yang tidak bersifat face to face dan gerakan kempen yang berasaskan penggunaan teknik cyber dan sebagainya akan dipergunakan. Perkara seterusnya yang ingin saya jelaskan yang telah dibincangkan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional baru-baru ini ialah perlantikan pengurusi-pengurusi Barisan Nasional bagi kesemua kawasan-kawasan parlimen di keseluruh negeri kecuali Sarawak. Ya. Saya ingin memaklumkan bahawasanya Dewan Tertinggi telah pun meluluskan satu senarai perlantikan dan telah memandatkan kepada saya untuk mengeluarkan surat-surat perlantikan kepada semua pengurusi-pengurusi Barisan Nasional kawasan-kawasan parlimen di seluruh negara kecuali di Sarawak. Buat pertama kalinya kita tidak menggerakkan jentera Barisan Nasional di Sarawak untuk pada masa ini. Di negeri-negeri yang lain, kesemua bahagian-bahagian ataupun kawasan parlimen dipersetujui perlantikan pengurusi-pengurusi dilakukan. Ada satu list yang panjang, cuma saya memaklumkan keputusan tanpa memperincikan siapa-siapa akan dilantik sebab dia melibatkan 191 kawasan, ya, 191 daripada 222 kawasan parlimen. Ya. Perkara seterusnya ialah mengenai ketua WIP. Kerajaan telah memilih Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali
sebagai Ketua WIP Kerajaan. Dan Ketua WIP Kerajaan telah meminta parti-parti komponen kepada Kerajaan Perikatan Nasional untuk menamakan Ketua WIP di peringkat parti masing-masing. Parti-parti dalam Perikatan Nasional daripada Gabungan Barisan Nasional tidak mempunyai Ketua WIP secara berasingan, tetapi telah bersetuju hanya satu Ketua WIP atas nama Barisan Nasional sahaja. Dan Dewan Tertinggi Barisan Nasional telah memutuskan untuk melantik pengurusi Barisan Nasional sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Ahli Parlimen Bagan Datuk, sebagai Ketua WIP bagi Barisan Nasional yang akan bekerjasama dengan Ketua WIP Kerajaan Datuk Seri Azmin Ali dalam hal-hal yang berkaitan dengan persidangan-persidangan Parlimen, mulai daripada persidangan Parlimen ke-14, penggal yang ketiga, sesi yang pertama dan seterusnya. Dewan Tertinggi Barisan Nasional juga telah membuat keputusan untuk melantik ataupun menggantikan pengurusi Barisan Nasional bagi Negeri Selangor Darul Ihsan. Dewan Tertinggi Barisan Nasional telah bersetuju untuk melantik Yang Berhormat Tan Sri Noh bin Umar sebagai, istilah tepat dipanggil, pengurusi Jawatankuasa Penyelaras Barisan Nasional. Istilah biasa disebut pengurusi Barisan Nasional. Istilah mengikut perlembagaan pengurusi Jawatankuasa Penyelaras Barisan Nasional Negeri Selangor, sementara pengurusi-pengurusi negeri-negeri lain kekal seperti mana perlantikan yang telah dibuat, kecuali sekiranya ada perubahan-perubahan yang diputuskan di masa yang akan datang. Akhir sekali, seperti mana yang telah disampaikan dalam kenyataan media pada hari di akhir mesyuarat baru-baru ini, bahawasanya Dewan Tertinggi Barisan Nasional membuat ataupun mengambil peringatan dan pengesahan sekali lagi bahawasanya Barisan Nasional adalah kelompok terbesar dengan 43 kerusi parlimen yang telah memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin untuk diperkenankan dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan seperti mana yang kita semua maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setelah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong telah membentuk Kabinet Kerajaan Malaysia yang pada ketika ini dikenali atau dirujuk sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional pada 2 hari lalu telah dengan sebulat suara membuat beberapa ketetapan seperti mana telah dimaklumkan, iaitu Barisan Nasional akan terus memberikan sokongan dan kepercayaan yang tidak berbelah bagi terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Barisan Nasional bukan saja memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi juga akan terus mendukung Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Perdana Menteri kita. Dan ketetapan telah dibuat berhubung dengan cadangan untuk mendaftarkan Perikatan Nasional secara formal sebagai sebuah entiti politik ataupun parti politik. Kita telah menjelaskan bahawasanya Barisan Nasional berpandangan bahawasanya ini perlu melalui
satu proses yang tertentu mengikut perlembagaan parti-parti komponen masing-masing. Jadi buat masa ini kita tidak berhasrat untuk tergesa-gesa sekiranya proses pendaftaran itu nak dilakukan dalam masa yang singkat. Tentang ura-ura usul tidak percaya terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita ingin buat penegasan sekali lagi seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Pengerusi Barisan Nasional 2 hari sudah, bahawasanya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional 43 orang akan mengundi secara en bloc memberi sokongan yang padu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi itulah antara perkara-perkara yang telah dibincangkan oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional pada 12 hari bulan Mei 2 hari yang lalu.